Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif hafizahullah taala wa nafa'na bi 'ulumihi fi daraini Allahumma amin. Telah pengarang kita ini oleh Al-Malik. Allah Taala merahmati beliau, Allah Taala mengampuni dosa beliau, mengkaitkan dalam kerahmatan dan petunjuk yang benar. Dan Allah Taala menjadikan beliau asbab kebaikan untuk umat. Dan Allah Taala menjadikan kitab yang kita baca ini asbab kebaikan untuk kita semua, bahkan untuk semua umat Nabi Muhammad SAW. Pada buku saya yang ke-24 ataupun yang bertajuk Allah dan Makhluk. Kalau kitab yang macam versi baru sikit itu mungkin muka surat dia lain sikit, tapi cari tajuk dia, tajuk Allah dan Makhluk. Allah ialah zat, sifat, asma' dan af'al. Zat ialah dirinya, sifat ialah tabiat atau perangainya. Seperti api, tabiatnya panas. Dia begini ya, Allah itu, Allah zat ya, Allah itu zat. Dan setiap zat mesti ada sifat. Zat Allah kemana-mana pun ghaib. Allah Ta'ala tidak memantulkan pantulan zatnya, tapi sifat Allah memantulkannya kepada baginda Nabi SAW. Jadi di dalamnya, siapa yang nak memandang sifat Allah, pandanglah Nabi SAW, kerana pantulan sifat-sifat Allah sempurna pada baginda Nabi SAW. Tetapi Allah Ta'ala tidak memantulkan zatnya. Allah Ta'ala memantulkan apa dia? Sifatnya. Justru itu ada bedalan. Jikalau Allah itu zat, maka apakah penzahiran sifatnya, apakah pula kenyataan sifatnya? Maka penzahiran sifat Allah, kenyataan sifat Allah adalah Muhammad. Gitu. Jadi Allah dan Muhammad berpisah tiada. Allah dan Muhammad berpisah tiada. Jadi kalau kita bicara tentang Allah, itu bicara hakikat. Apa maksud hakikat? Itulah yang ada. Apa maksud hakikat? Maksud hakikat adalah yang ada. Yang ada hanya esa, iaitu Allah. Itu hakikat. Okay. Bila kita sembang tentang Muhammad, itu syariat. Iaitu bagaimana? Apa dia syariat? Iaitu untuk menuju yang ada itu. Untuk menuju yang ada, kita perlu bersyariat. Adapun syariat itu perlu dengan hakikat. Itu menunjukkan, maknanya menuju kepada yang ada. Sesiapa yang berhakikat tetapi tidak bersyariat, bermaksud dia hanya memperihalkan tentang yang ada, tetapi dia tidak menuju untuk menyambung, untuk sampai kepada yang ada itu. Tetapi sebaliknya, siapa yang bersyariat tetapi tidak memikirkan tentang hakikat, maka dia bersyariat tanpa hala tuju. Dia faham tak? Syariat itu jalan, sebenarnya syariat soal jalan. Sistem, kaedah boleh kita masukkan dalam pengertian syariat. Kenapa kita bersyariat? Kita bersyariat untuk menuju hakikat. Apakah dia hakikat? Yang ada. Jadi dulu perkara ini sepatutnya melazimi antara satu sama lain, tidak boleh berpisah. Jadi untuk menuju yang ada itu, kita kena bersyariat. Dan syariat itu siapa yang bawakan? Baginda Nabi SAW. Jadi kalau Allah itu hakikat, maka Allah itu zat, nama bagi zat, maka nama bagi sifat Muhammad. Ini satu perbahasan yang lain ya. Okay. Jikalau ingin dinamakan zat dan sifat, apakah nama bagi zat? Nama bagi zat namanya Allah. Apakah nama bagi sifat? Nama bagi sifat ialah Muhammad. Jadi Muhammad dekat sini, Muhammad dalam konteks nama bagi sifat, bukanlah merujuk kepada Muhammad bin Abdullah. Itu penamaan bagi sifat, okay? Iaitu yang terpuji. Kemudian sifat yang terpuji ini, okay, Muhammad, okay, sifat yang terpuji ini Allah Ta'ala pantulkan, Allah zahirkan, Allah nyatakan dengan sempurna kepada makhluknya yang bernama Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW. Jadi nak katanya tidak boleh terpisah jalan menuju Allah melainkan dengan syariat Muhammad. Jadi awak dapat mana bila awak kata nak menuju Allah dengan zikir-zikir awak, tapi awak meninggalkan solat? Sedangkan Nabi SAW syariat baginda mewajibkan kita solat 5 waktu. Maka dengan syariat siapa awak berjalan untuk menuju Allah ini? Maka jawapannya dengan syariat iblis. Maka dia mencapai ma'rifatullah tak? Ya, dia mencapai ma'rifat, tapi ma'rifatullah jalan iblis.
Betul, ada orang kata aku tak mencapai makrifat. Ya betul, iblis tak makrifat Allah. Iblis makrifat Allah, jangan main. Iblis makrifat kepada Allah, jangan main. Jadi kalau kita tidak benar menuju makrifatullah, menuju hakikat, bukan dengan jalan Muhammad, ya betul kita akan mencapai hakikat, tapi kita akan tolak Muhammad. Mana iblis ni tak ada masalah kalau orang nak mencapai hakikat Allah, asalkan kita menolak jalan Muhammad. Kerana menolak jalan Muhammad bermaksud dia tidak benar mencapai hakikat Allah, tapi dia mencapai hakikat Allah bersih iblis. Kena faham betul-betul. Dan kita dah baca ke ataupun kita akan baca bahawa dalam kitab ini pengarang menyebutkan jangan menuju Allah melainkan melalui pintu Muhammad. Selain daripada pintu Muhammad pasti sesat. Jangan bimbang. Selain daripada pintu Muhammad pasti sesat. Jadi kalau benar kita masuk pintu Muhammad, mana mungkin kita meninggalkan solat, mana mungkin kita meremehkan hukum hakam fiqh yang 5 itu. Tak mungkin. Saya pegang perempuan tak apa, sebab saya sudah berhakikat. Tak boleh. Dosa itu tak dosa. Jangan ada alasan pula. Saya tak puasa tak apa, sebab saya sudah mencapai hakikat berallah. Maka saya bebas daripada syariat Muhammad SAW. Ingat, iblis tak ada masalah kita mencapai Allah, asal saja bukan dengan jalan Muhammad. Kerana kalau tidak melalui jalan Muhammad, confirm tak akan dapat kerahmatan Allah. Itu bendanya. Ini kita bicara tentang Allah. Itu nama bagi zat, Muhammad nama bagi sifat. Dan sifat itu Allah zahirkan, Allah tajallikan, Allah pantulkan dengan sempurna melalui Nabi Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW. Maka kita kena mengikut syariat baginda untuk apa? Untuk menuju hakikat, iaitu yang ada. Siapa yang ada? Zat yang ada itu. Nama zat yang ada itu siapa? Allah. Dan zat itu bersifat. Nama sifat bagi zat yang ada itu apa? Muhammad. Maka untuk menuju zat dan sifat itu, kita kena mengikut syariat siapa? Syariat Nabi Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW. Bermaksud dalam syariat baginda Nabi SAW berpadu hakikat dan makrifat, jasmani dan rohani, zahir dan batin. Begitu ya. Alright. Mungkin satu perkara yang agak pelik lah, kita kata iblis itu makrifatullah. Betul lah tu, iblis makrifatullah. Nabi SAW membawa jalan makrifat dengan Al-Huda. Al-Huda dengan An-Nur. Iblis membawa jalan kepada makrifahnya kepada Allah dengan jalan Al-Mudhil. Al-Mudhil, Al-Mudhil, Alif Mim Zal Lam. Al-Mudhil iaitu yang menghinakan. Allah, nama Allah yang menghinakan dengan Al-Mudhil. Al-Mudhil yang menyesatkan. Maka kalau masuk lorong iblis, kita menuju makrifatullah tapi dapatlah sesat dan hina, kehinaan. Begitu. Kenapa saya kongsikan perkara ini? Kerana ramai orang yang teruja untuk menuju makrifat dan dengan jalan hakikat dan sebagainya, tetapi meremehkan syariat. Ingat, kalau awak meremehkan syariat, bermaksud awak masuk jalan iblis. Maka awak mencapai makrifatullah, sebenarnya makrifatu iblis. Itu dia. Saya makrifatu iblis. Tapi iblis telah memperkhayalkan bahawa kita ni makrifatullah. Tandanya apa dia? Semakin menyombong. Tandanya semakin selfish. Tandanya mempertuhankan diri dan mengajak orang mempertuhankan dirinya, mengajak orang percaya dirinya. Kalau dia ada ilmu hikmah, maka terhijab masyarakat dengan dirinya, tak menyambung dia itu kepada Allah dan Nabi SAW. Gitu. Jadi mereka ini juga menamakan kelompok mereka sebagai golongan tarikat, dan mereka juga menamakan kelompok mereka ini dengan nama tarikat dengan nama yang muktabar. Maka jangan disesatkan keseluruhan tarikat dengan nama yang muktabar itu, tapi selidiki siapa pembawanya. Cek balik di mana dan sejauh mana dia konsisten dan komited dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Maka kalau benar berselari, ala barakatillah, mudah-mudahan Allah berkati. Kalau tidak, tegur, jangan terus kata sesat lagi. Kalau dia tersalah dan tergelincir. Dan kalau tergelincir itu pula kena diklasifikasikan. Kegelinciran dalam fiqh lain cara dia, kegelinciran dalam akidah
akidah, lain pula cara menanganinya. Kegelisahan dalam tasawuf pun begitu, ada seni-seninya. Maka jangan masuk satu bakul. Jadi kalau perkara ni bukan pengetahuan kita, bukan di bawah pengetahuan kita, apa yang kita kena buat? Doakan kebaikan saja untuknya, dan doakan ada ulama yang hak yang menegurnya. Habis. Bukan kita pula nak bawa mulut kata orang ni sesat sebagai apa ya? Orang zaman sekarang ni senang je, indikator sesat je. Saya tak pernah dengar pun sesat lah ni. Itu je orang zaman sekarang. Asal awak tak pernah dengar sesat, ini bonda-bonda dan ayah dia yang tua-tua dia. Mana dah, saya dah hidup lama ni, tak pernah dengar pun benda ni sesat lah ni. Padahal mengaji tak ya je. Dah senja-senja pun nak cari-cari. Mengaji waktu senja otak tak fikir mana dah. Bukan daripada awal lagi dia dah bermain dengan benda tu. Tapi asal dia tak dengar, kot salah. Tak boleh gitu. Contohnya ayah dia dan bunda, anak-anak dah belajar. Tiba-tiba anak cakap, kata, mak, bapa, kiblat ada 4. Kiblat ada 4. Satu kiblat pada fiqah, kiblat hati, atau kiblat semasa pengajian. Kiblat sebenarnya kalau ikut kiblat banyak kategori kiblat ni. Okey, lepas tu si mak pada nasi bapak pun menjawab, ya ke? Mak tak pernah dengar pun. Nanti mak tanya ke ustaz mak pula, betul ke pendekatan begitu? Salah. Siapa bonda tu, siapa dia? Siapa mak bapak itu kalau sehingga dia nak apa dia nak memastikan betul tak betul? Dia pula kata soalannya dia tak percaya kepada cakap anak dia, dan dia nak pastikan daripada ustaz yang lain. Itu tak betul kaedah tu. Kaedah yang saya cenderung adalah begini. Kata, doakan saja anak tu, mudah-mudahan ilmu kamu benar, ilmu kamu baik dan hak, dan kamu menjadi asbab kebaikan untuk mak dan ayah. Habis. Bukan hal kita nak cari-cari selidik-selidik pula. Lainlah kalau kita ni memang dalam pengetahuan, memang dalam pengetahuan kita. Faham maksud saya? Sekarang ni mak bapak belajar tidak, anak belajar lebih. Bila anak kongsikan pengetahuan, mak bapak tak pernah dengar, baru mak bapak terengadah nak tolong pastikan. Tak payah dah susah nak pastikan ilmu tu. Doa saja pada anak. Doa itu lebih penting daripada mak bapak tu pula nak terhegeh-hegeh cari ustaz. Maka dia pun datang majlis ilmu. Datang majlis ilmu bukan untuk memandang Allah, bukan untuk membetulkan perkara-perkara fardu ain bagi dirinya, tapi datang majlis ilmu untuk apa? Untuk cek anak dia betul tak betul. Manfaat tak manfaat? Tak ada manfaat bagi si ibu dan si ayah yang begitu. Si anak tak perlukan bapak dan mak dia mengecek dia. Yang si anak perlukan pada doa kebaikan untuknya. Doa itu lebih bermakna. Adapun mak dan bapak kata tak pernah dengar, angkat tangan sajalah. Dan dia belajar tak kat mana yang dia perlu belajar. Dia faham ya? Mana sekarang lagi nak kata dia, banyak mak bapak sekarang ni yang nak menjadi pentahkik kepada ilmu anak-anak dia, tapi pada awal lagi tak nak belajar. Dia nak belajar untuk tahkik ilmu anak dia je. Dia risau sesat. Maka dia sangka baik kepada Allah ke sangka buruk kepada Allah? In a way sangka buruk. Maka dia sangka baik dengan anak dia ke tidak? Dia sangka buruk. Dia sangka baik tak dengan ilmu anak dia tu, dia sangka buruk. Dalam keadaan dia pun tak belajar dari awal. Kalau anak dia cakap macam tu, kemudian dia terdorong, tak apalah kalau macam tu banyak lagi yang mak tak tahu, biar mak belajar dari awal, dari mula ke mak belajar. Maka kamu doakan mak dan mak doakan kamu. Mudah-mudahan kamu wahai anak menjadi asbab kebaikan untuk mak dan bapa. Maka masing-masing belajar ikut tahap masing-masing. Itu yang saya cadangkan. Nampak ya? Sebab memanglah ilmu ni kadang-kadang laras bahasanya pelik. Betul. Kalau kiblat hati lain, kiblat rohani lain, kiblat pada fiqah lain. Dalam semayang pun, kiblat jasad memang menghadap ke Kaabah, kiblat hati memandang ke Allah. Itu bidalan-bidalan yang cuba diketengahkan. Yang kita belajar fiqah saja. Si mak pun kata, ustaz, bonda atau makcik tak tahu, ustaz makcik tahu kiblat dia satu je, ustaz Kaabah tu satu je lah. Kalau satu je kiblat Kaabah saja, mana Allah kan? Mana Allahnya? Kiblat dalam tuntut ilmu lain. Kalau tuntut ilmu bukan menghadap kiblat Kaabah, tuntut ilmu menghadap siapa? Menghadap guru. Kiblat bila bercakap bukan menghadap kiblat Kaabah lagi. Kiblat bercakap menghadap dada ke dada. Itu kiblat dalam banyak kategori. Yang penting kiblat rohani pun dia sentiasa memandang Allah. Itu yang nak bawa ke mana-mana pun. Itu kiblat rohani. Contoh ya.
Okey, sekadar contoh. Jangan ayah dan bunda menjadi orang kata pentahqiq. Kerja tahqiq ni kalau daripada awal ilmu dah selesai. Banyak mak bapak datang ngaji sekarang ni sebenarnya rupa-rupanya bukan nak ngaji. Dia risau anak dia sesat semata-mata kerana dia tak pernah dengar ilmu yang anak dia belajar. Maka dia tanya ustaz macam-macam soalan. Itu buang masa pun dah, awak dah umur dah senja. Nak kerja mentahqiq pula. Awak betul ke bahagian awak cukup lah. Nampak kasar kan? Saya cakap ni kasar ke? Kasar ke saya cakap ni? Tapi kalau tak jadi tak terus terang, dia tak faham kan? Gitulah. Jadi bagi mudah saja. Okey, sebenarnya seorang anak daripada emak, daripada ibu bapanya, dia tak perlukan pentahqiqan kan. Daripada ibu bapanya, anak tu perlukan doa. Cukup, ya Allah, aku tak faham apa yang anak aku belajar. Aku tetap bersyukur kepadamu, ada kebaikan untuknya, dan jadikan anakku itu asbab kebaikan untukku, jasmaniku dan rohaniku. Kekal munajat begitu. Lagi betapa risau, lagi banyak munajat, lagi selawat, lagi hadiah fajr untuk anak tadi. Doa mak tu lebih bernilai di sisi Allah berbanding anak tadi kalau terjebak dengan sesat. Mudah saja Allah membetulkan dengan beratnya nilaian doa si ibu dan ayah kepada anaknya. Itu lebih baik daripada sibuk-sibuk. Gitu dah. Astaghfirullahaladzim. Okey, habis. Asma ialah nama bagi tabiat atau perangainya, seperti sifatnya yang amat memaafkan hamba-Nya dinamakan Al-Ghaffar, Maha Pengampun, yang sentiasa mengatur alam dengan sempurna dinamakan Al-Qadir. Begitulah juga yang lain. Manakala af'al ialah perbuatan bagi menzahirkan sifat seperti penciptaannya terhadap alam dan sebagainya. Jadi zat memang ghaibul wujud tidak dapat dibicarakan. Itu huraian dia sifat salbiah. Itu zat ghaibul wujud. Adapun sifat asma dan af'al dia ghaibul wujud juga, tapi dia ada dipantulkan. Sifat Allah dipantulkan sempurna, dipantulkan kepada baginda Nabi SAW. Maknanya sifat Ar-Rahman sempurna pada Nabi SAW. Sifat Azim sempurna pada Nabi SAW. Sifat Nur sempurna pada Nabi SAW. Dipantulkan sifat-sifat itu. Asma dan af'al pun ghaibul wujud juga, tetapi kita dapat menanggapi af'al, asma dan sifat melalui apa? Melalui makhluk. Kesimpulannya, apa? Kesimpulannya, zat memang tutup cerita. Jadi kalau mengaji akidah nak membicarakan tentang zat, maka tergelincir kita. Zat tutup cerita. Sifat asma dan af'al nyatanya pada apa? Nyata ia pada makhluk. Okey, lantaran nyata sifat asma dan af'al pada makhluk, maka disitulah nyatanya wujud zat Allah. Saya ulang balik pelan-pelan. Zat tidak boleh dibagaimanakan, tidak boleh dibicarakan. Adapun sifat salbiah adalah bicara untuk tidak membicarakan. Adapun sifat salbiah adalah perihalan untuk kita tidak membicarakan tentang zat Allah. Kita belajar sifat salbiah bukan kita bicara tentang Allah. Sifat salbiah adalah perbicaraan supaya kita tidak membicarakan tentang zat Allah. Itu sifat salbiah. Okey. Kemudian sifat asma dan af'al. Sifat asma dan af'al itu pun juga ghaib. Cumanya ia nyata, dia dipantulkan pada makhluk. Pada makhluk Allah kita dapat memandang perbuatannya. Pada setiap makhluk Allah kita dapat memandang nama-namanya. Pada setiap makhluk Allah kita dapat mengetahui sifat-sifatnya Subhanahu wa ta'ala. Okey. Adapun yang kita boleh pandang hanyalah makhluk. Okey, yang kita boleh pandang hanyalah makhluk. Jadi makhluk memang dalam cakupan kita. Di sebalik makhluk itu nyata apa? Nyata perbuatan Allah, nama Allah dan juga sifat Allah. Bila begitu keadaannya, maka nyatalah juga akan wujud zat Allah. Macam tu. Sebab itulah benda ni perlu dimain-main, dibincang-bincang, dibahas-bahas, diulang-ulang sebut supaya kita memandang Allah pada makhluknya. Jadilah begini. Apakah fungsi, apakah peranan Allah menjadikan makhluk?
Kan kita baca kan, bila kita nak tahajud, kita pergi keluar, kita pandang ke langit. Sebelum kita nak baca Quran apa ke, nak sembahyang tahajud 2 rakaat ke apa ke, sama ada selepas ambil wudu ataupun sebelum ambil wudu, tak ada masalah, ikut mana yang selesa. Kita keluar, kita pandang ke langit, kita baca apa? Baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Panjang tu kalau nak syarah tu jadi kuliah tafsir pula. Okey, yang penting kat sini rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, okey, tidaklah Engkau menciptakan semua alam buana ini batila, sia-sia. Apa maksudnya? Maksudnya alam buana ini Allah ciptakan tidak sia-sia. Maka apakah manfaat yang paling kemuncak daripada penciptaan alam buana? Dalam ilmu fiqh, manfaat yang paling kemuncak dalam penciptaan alam buana adalah kita ini khalifah, kita boleh memanfaatkan semua alam buana ini untuk kita. Itu dalam fiqh. Betul je lah. Kita nak apa, semua kita boleh manfaatkan alam buana, itu dalam fiqh. Tapi dalam tauhid dan tasawuf, matlamat yang paling tinggi, matlamat yang terunggul daripada penciptaan alam buana ini, sehingga akhirnya Allah Ta'ala ajarkan kepada kita ucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua perkara ini batila, secara sia-sia. Maksudnya ada matlamat yang terunggul. Maka matlamat yang terunggul daripada penciptaan alam buana dalam konteks tauhid dan tasawuf adalah alam buana adalah tempat memandang Allah. Ayah duduk atas kursi ya? Nak ambil kursi ke? Abang ambil kursi, stand by tepi. Ambil kursi. Ayah ada yang kaki tu nak kena sepi-sepi, dah minyak pelincir dah kering tu, duduk atas kursi je, tak ada masalah. So abang nak bawa dia atas kursi. Tak boleh gitu. Jangan sia-sia diri. Dia tak apa-apa, duduk atas kursi. Bodoh-bodoh pun macam tu ya. Tapi kalau nak duduk bawah juga, nak menunjuk, tak apa, tunjuklah kaki. Cumanya tidak menghadap ke saya, kerana bukan hormat pada saya ni, hormat pada ilmu. Okay. Kemudian kalau nak tunjuk tu, tutup kaki tu dengan kain hidung ke apa, tak menunjuk, relax. Macam tepi pantai. Belajar tauhid ni jangan tertekan sangat. Belajar tauhid ni relax saja. Ya. Okey. Saya ulang balik. Jadi, apakah matlamat kemuncak daripada penciptaan alam buana? Matlamat kemuncaknya adalah untuk kita memandang Allah padanya. Dan ada kata lain, kalau kita tidak belajar bagaimana untuk memandang Allah pada makhluk alam buana ini, bermaksud kita menyatakan bahawa Allah menjadikan alam buana ini sia-sia. Nampak tak? Implikasi besar. Kalau difaham, diiktibarkan bahawa kita ini hanya menganggap Allah menjadikan alam buana ini sia-sia. Macam mana jadi begitu? Kerana kita tidak berusaha mencapai apa matlamat Allah menjadikan alam buana ini, iaitu alam buana sebagai cermin tempat untuk memandang Allah. Tapi adakah Allah itu alam? Tidak. Alam hanya tempat memandangnya. Maka kita perlukan nur Muhammad untuk kita memandang nur Allah. Kita perlu cahaya sifat untuk kita memandang cahaya zat. Kita perlu, faham ya? Kita perlu nur Muhammad, iaitu yang Allah Ta'ala pantulkan kepada siapa? Kepada Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita memandang Allah pada mana? Pada alam. Dah tu kita nak sembah alam ke sembah Allah? Alam hanya tempat memandang, sembah tetap zat yang wujud. Alam hanya tempat memandang, sembah tetap zat yang wujud. Cermin tempat untuk kita pandang wajah kita. Nak solek kat cermin ke nak solek kat kita? Macam mana pun ada pasang hijau kat cermin. Tengok cermin tak hijau. Ada? Tak ada kan? Tak nak terfikir kan? Sebab cermin hanya tempat memandang. Nak bedak, nak celah apa bagai, semuanya pada zat yang menjadi asal daripada pantulan itulah. Nampak ya? Jadi yang dicermin pantulan, asalnya kita. Asalnya zat Allah dipantulkan pada cermin yang namanya alam. Apa ya? Jadi kalau kita tak berusaha mempelajari dan mengecapi ilmu untuk memandang Allah pada cermin alam ini, bermaksud apa? Bermaksud kita menyatakan bahawa
wahai Allah, engkau ciptakan langit dan bumi ini sia-sia. Bermaksud sangka baik kita kepada Allah Ta'ala, buruk sangka kita kepada Allah. Bermaksud kita mengaku tak Allah Ta'ala tu ultimate yang kemuncak kuasa dan kebijaksanaannya. Bermaksud tidak. Sebab apa? Kalau benar kebijaksanaan Allah, tidak Allah jadikan sesuatu perkara sia-sia. Kalau benar maha tinggi Allah, maha agung Allah, tak mungkin melakukan perkara sia-sia. Orang yang buat perkara sia-sia ni, kita tu orang pandai ke orang bodoh? Orang bodoh. Contoh, kita nak sapu, kita nak menyapu. Kita menyapu daripada pintu dulu, dekat pintu. Tapi yang dekat tengah ni tak sapu lagi. Jadi dah sapu pintu bersih, sapu ke tengah pula. Yang ke tengah ni bawa juga ke pintu. Dah bersih pintu, kita sapu yang hujung pula. Yang hujung bawa ke pintu. Cerdik ke bodoh tu? Alamak, saya fahamlah orang PJ ni tak guna penyapu, guna vacuum. Itu tak apa. Kalau guna vacuum tak ada hal. Manakala awak nak melebab pintu ke tengah pintu ke vacuum tersedut. Ini saya sembang penyapu. Ke tak kenal penyapu dah? Oh, itu modern enough. Sampai penyapu tak kenal tu masalah tu. Faham ya? Jadi kalau kita nak sapu, maksudnya apa? Kita kena mula dari hujung. Sekali harum, apa tak? Jadi kalau kita tengok anak kita duduk menyapu macam tu, kita akan kata awak ni tak pandai, mai mak ajar. Apa maksud bila, ataupun kalau tak sebut tak pandai pun, tapi macam ni, mak ajar cara menyapu. Maksudnya apa? Kita kata bapa anak kita tu pandai ke bodoh? Maksudnya anak kita tu bodoh lah, tak pandai lah. Tapi dia tak sertalah kata dia bodoh dan tak pandai. Kita sebut apa dia? Mai bapa ajar cara nak menyapu. Maksudnya anak tu tak pandai tu. Sebab apa? Sebab si anak buat benda yang sia-sia. Sama juga maksudnya, kalau kita tidak memandang Allah pada alam, itu bermaksud kita menyatakan bahawa Allah Ta'ala menjadikan alam ini sia-sia. Itu bermaksud kita menyatakan Allah Ta'ala itu pandai ke? Apa tak? Kalau begitu kan ada kebaikan tak hidup untuk kita? Tak ada kebaikan. Itu Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak, maha suci engkau wahai Allah, faqina adzabannar, subhanaka faqina adzabannar, maka engkau selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ayat ini memberi isyarat bahawa seolah-olahnya nak benar-benar kita ni selamat dan Allah selamatkan kita dari api neraka, syaratnya apa dia? Mesti memandang Allah di mana? Pada alam buana ini, supaya Allah tidak sia-sia mencipta alam buana. Dan bagi apakah ilmu untuk memandang Allah? Tauhid dan tasawuf. Atau ilmu akidah dan tasawuf, ilmu tauhid. Okey. Jadi zat gaib langsung, tapi setiap ada zat mesti ada sifat. Setiap yang bersifat ada af'al, dan setiap af'al dan sifat itu ada namanya. Okey, maka zat, maka af'al, asma dan sifat itu nyata pada mana? Nyata pada makhluk. Dengan pandangan mata hati, memandang dengan cermin mata Nur Muhammad. Okey. Kenapa kita nyata asma, nyata sifat, nyata af'al? Bermaksud mesti adanya zat, kerana sifat tidak akan berdiri sendiri melainkan pada zat. Maka disitulah nyata wujud Allah, yang tidak kita membagaimanakan, yang tidak kita memperihalkan keadaannya. Kalau tak faham juga, selawat jelas 1000 kali sampai faham. Dengan asbab syafaat Nabi, dengan ikhtiar kita berselawat. Gitu. Ilmu ni sungguh, awak baca banyak kali pun takkan faham kalau tidak ada syafaat Nabi SAW. Kalau awak faham pun tidak akan mendatangkan nur. Kerana dalam tauhid, pembahagian ilmu ada dua. Satu saya dah sebut beberapa kali di beberapa tempat. Satu disebut sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ni ayahanda, bonda, hanya 1/5 saja mengambil tempat, sikit saja ilmu pengetahuan. Jadi 4/5 lagi ilmu apa dia? Dia panggil ilmu limpahan. Ilmu limpahan, nur, ilmu cahaya, ilmu limpahan. Kalau ilmu pengetahuan, cara belajarnya kita bicara, bincang, diskus, dalil, pendalilan, hadis, sanad, hadis, kefahaman dan sebagainya. Tetapi kalau ilmu limpahan, cara belajarnya bagaimana? Beradab dan khidmat, merasai fakir.
Adab cinta dan fakir, itu dia tagline. Menjaga adab, berkhidmat, dia bersuhbah, bermusafir bersama-sama dengan guru, berzikir bersama-sama supaya mendapat limpahan. Dan bila berada dalam majlis bersama dengan guru, menjaga adabiahnya supaya benar limpahan itu daripada dada guru kepada dada kita. Boleh jadi semasa membicarakan tentang ilmu pengetahuan, di situ juga berlaku limpahan. Boleh jadi semasa majlis zikir berlaku limpahan, semasa makan, semasa berjalan, semasa bersembang, boleh jadi berlaku limpahan. Tapi biasanya limpahan itu berlaku semasa majlis zikir. Semasa majlis zikir. Jadi 4/5 adalah ilmu limpahan, iaitu limpahan nur. Yang mana guru mendapat limpahan daripada gurunya, gurunya mendapat limpahan daripada gurunya, daripada para sahabat, tabi'in dan tabi'in, daripada Nabi SAW. Itu dipanggil ilmu limpahan. Itu dalam tauhid mengambil tempat ilmu limpahan sebanyak 4/5. Kurang lebih begitulah saya nak memahamkan nisbahnya. Gitu ya. Sebab itulah rugi kalau datang majlis ilmu tak jaga adab. Tak jaga adab, confirm tidak ada limpahan untuk awak. Tak ada, confirm. Awak hanya dapat ilmu pengetahuan, tapi awak tidak dapat memandang Allah. Sebab ilmu pengetahuan masih di sini, ilmu limpahan di sini. Bagi mereka yang memahami, dia akan kejar majlis zikir dengan gurunya. Dan kalaupun gurunya bagi tausiah, macam kita dengar Syekh Mehmet cakap tak faham apa satu, yang dia tak faham. Udah, kita ni bukan English speaking. Handphone saja speaking English, tapi orangnya tidak speaking English. Tak faham betul, tak keluar putih semua. Tapi kalau orang faham ilmu limpahan, asal saja aku duduk dalam majlis ini, aku buka dadaku untuk aku dapat limpahan daripadanya. Itu maknanya kefahaman itu jadi yang kedua. Tapi dengan syarat fardu ain selesai. Dengan syarat fardu ain selesai. Kalau fardu ain tak selesai pun tergelincir juga. Fardu ain kena selesai. Macam tu ya. Ataupun kita kata, Ustaz, itu Mahabbatul Rasul, malam lantunan cinta, itu tajuknya. Paling adik dia akan simpan tentang apa-apa dalam Syariat Muhammadiyah. Dalam Syariat Muhammadiyah tu aku dah khatam semua dah. Tak apalah, aku dah tahu. Itu kalau orang nak kejar ilmu pengetahuan. Siapa yang kejar ilmu pengetahuan, eventually dia akan rasa penuh ilmu. Maka aku tak boleh lagi untuk datang majlis ilmu. Ataupun Syekh ni Syekh cakap benda yang sama saja, tak ada benda lain, tak ada modal apa. Tak bertambah ilmu aku dengan Syekh ni. Aku nak pergi cari yang lain. Sebab itu kejar ilmu pengetahuan. Sebanyak mana dia dapat kumpul ilmu pengetahuan itu, hanya dapat 1/5 saja bahagian untuk dia. 4/5 lagi kosong, iaitu ilmu limpahan. Kalau orang nak memahami, dapat ilmu limpahan, dia akan hadir walaupun dia dah tahu. Soal aku tahu ke tak tahu, soal aku faham ke tak faham, itu tak ada hal. Yang penting aku datang majlis ilmu, aku beradab dengan guruku, mudah-mudahan aku mendapat limpahan nur ke dalam dadaku, sehingga aku memandang Allah pada alam buana. Maka benar, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Baru benar kita berkata dalam doa kita, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau ciptakan alam buana ini bukannya sia-sia. Kerana pada alam buana ini nyata af'al. Pada alam bawah ini nyata perbuatanmu, nyata namamu, nyata sifatmu. Maka lantaran itu nyata wujudmu pada alam bawah ini. Maka ya Allah, dengan nyatanya wujudmu itu, lindungi aku daripada api neraka. Begitu. Itu ilmu tauhid. Habis. Wujud makhluk dalam qabdah ar-Rahman. Hakikat sebenar wujud tanpa berhajat kepada wujud yang lain hanyalah Allah. Di sini kembali kepada takrifan wujud. Takrifan wujud adalah wujudnya ia tanpa bersebab. Kalau dalam kitab lama dia tulis sesuatu itu disebut sebagai wujud apabila kewujudannya tidak dikeranakan oleh sebarang kerana. Maka pening pada dia betul. Apabila ia tidak dikeranakan oleh sebarang kerana. Itu kita kerana. Itu pun kerana itu pula ejaan dia bukannya kaf ra alif nun kan. Dia kaf ra nun je. Karena ke susah. Jadi maknanya Walid telah memudahkan bahasa. Sebab orang zaman sekarang ni semua English educated system punya. Melainkan sedikit saja. Minum je. Mudah cerita, zat itu dikatakan wujud, layak. Sesuatu zat itu disebut sebagai zat itu wujud kalau wujudnya tanpa bersebab. Nanti nak faham wujud tanpa bersebab ni macam mana? Rujuk balik sifat salbiah. Wujudnya tiada bermula. Dia wujud bukan dengan sebab ada mula. Dia memang sedia wujud.
Dan dia wujud bukan sebab untuk berakhir, sebab dia akan kekal baqa. Wujudnya dengan sendirinya, wujudnya tidak sama dengan wujud yang lain. Wujudnya esa. Itu wujud. Wujud tidak bersebab, baru wujud. Jadi kita ni wujud kita bersebab. Maka apa saja yang wujudnya bersebab, ia makhluk. Satu saja wujud tanpa sebab, itulah zat yang menamakan dirinya dengan nama Allah. Okey, habis. Wujud makhluk dan alam adalah berhajat pada wujud Allah. Ia adalah wujud mungkinat, antara harus ada dan tiada. Apa maksudnya? Kita setiap detik, okey, di antara dua perkara, di antara harus ada dan tiada setiap detik. Mana detik ini Allah nak mengadakan kita, adalah kerana Allah mengadakan kita, Allah mengadakan kita. Jadi apakah asbab sehingga menyambung kita dengan Allah yang mengadakan kita? Nafas. Nafaslah yang menyambungkan kita dengan kehidupan. Kehidupan itu menyambung dengan sifat Al-Hayyu Allah. Sifat Al-Hayyu Allah menyambung dengan zat Allah itu sendiri. Jadi selagi mana Allah Ta'ala ingin kita hidup, Allah Ta'ala akan memantulkan Al-Hayat. Daripada pantulan Hayyun, jadilah Hayat. Hak yang kita ada, yang nyata pada kita Hayat. Tapi sifat Hayyun Allah di sebalik Hayat itu. Kesan daripada sifat Hayat, berfungsilah panca indera semua. Macam tu. Jadi kalau Allah berkehendak untuk memantulkan sifat Hayat itu atau Hayyu itu, yang maha hidup itu, maka hiduplah kita. Berfungsilah panca indera kita. Jadi kalau Allah berkehendak untuk stop, habis. Jadi setiap detik kita antara harus ada dan tiada, harus ada dan tiada. Tapi Allah wajib ada. Ini kita agak-agak. Aku ni antara harus ada dan tiada, nak nombong sangat. Kenapa? Awak kaya awak tu harus kekal, harus hilang. Kalau Allah kekal, Allah hilang, bukan nak belagak apa-apa. Awak miskin awak boleh hilang, awak boleh ganti kaya bila-bila masa. Maka nak berkuasa dengan Allah. Kenapa? Sebab kita sebenarnya adalah di antara harus ada dan tiada. Maka kita pandang sama je kat situ. Yang penting jangan pandang kita ni harus ada dan tiada. Kena pandang siapa? Siapa zat yang wajib ada itu yang mengadakan kita. Hati kita cangkupkan dia saja. Itu. Menafikan ada wujud diri adalah salah. Mengaku ada wujud diri sepenuhnya pun salah. Pada syariat jangan nafikan wujud diri. Pada syariat memang kita wujud, pada hakikat kita tidak wujud. Jadi kalau menafikan langsung wujud diri, bermaksud kita telah tergelincir pada syariat. Kalau mengaku wujud diri semuanya, bermaksud kita telah tergelincir pada hakikat. Maka yang benar ni bagaimana? Pada hakikat kita tidak wujud, kita hanya diwujudkan. Di atas hukum harus ada dan tiada. Itu pada hakikat. Pada syariat, ya kita wujud. Ya kita wujud pada syariat. Pada hakikat, pada syariat, ya benar kita wujud. Hari ini kita habis awal sikit ya, dalam pukul 4 tu kita habis. Lepas tu saya terus nak beredar. Tak semayang kat sini dah asal, sebab saya nak hantar anak saya. Takut dia lambat ke asrama. Cikgu pula dia lain macam, kau hantar anak ni lambat, bukan balik sendiri, balik dengan mak bapak dia dihantar sampai depan pintu asrama tu. Nak ke mana lagi? Dia cikgunya denda, kalau balik hantar lambat macam bilik ni, kalau hantar balik lambat, hukumannya apa dia? Tak boleh balik bila time pergi musim balik. Susah lah kita. Outing tak boleh, nak balik pun tak boleh. Walaupun budak-budak semua balik, anak kita tak boleh balik. Macam tu pula. Tapi sebab nak kekal ta'zim pada guru, nak ajar anak kita kena ta'zim pada guru, kita kata kena patuh. Itu ni. Tapi kita sebagai bapa ni, apa tak ada hukumlah anak aku bagi selawat 1000 kali ke, hafal surah Al-Muzammil ke, Al-Mudassir ke, ini hukuman dia tak boleh balik. Sedangkan itu memang minggu balik. Dan tu tak bisa bapak dia pula nak kena hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan tanya sekolah mana ya. Tanya sekolah mana. Janji. Okey. Jadi kita wujud tetapi bukan wujud milik sepenuhnya. Wujud kita diwujudkan. Ingat, syaratnya dalam hakikat jangan pandang wujud itu milik kita. Jangan pandang diri kita milik kita. Itu.
Pada hakikat, jangan pandang wujud itu milik kita, dan jangan pandang diri kita itu milik kita. Hak kita bukan. Wujud kita adalah milik Allah. Diri kita ini juga adalah hak Allah. Itu je dalam hakikat. Wujud kita diwujudkan, bukannya wujud yang boleh berdiri dengan sendiri. Setiap saat kita diwujudkan, dan setiap saat kita boleh dihilangkan wujudnya. Okey, maksudnya kita dengan Allah berpisah ke tidak, ataupun Allah leka atau tidak dengan kita. Allah tidak pernah leka. Sebab apa? Sebab begini, pandangan saya dah cakap banyak kali kan, pandangan saya yang sekarang tak sama dengan pandangan saya yang satu saat ke depan, dan tak sama dengan pandangan saya yang satu saat ke belakang. Sebab apa? Setiap detik pandangan kita diperbaharui. Setiap detik sel-sel kita diperbaharui. Nafas kita yang sekarang tak sama dengan nafas yang ke depan. Apa-apa saya sebut tak sama, tak sama. Maknanya siapa yang buat semua tu, siapa yang takbir semua tu? Semuanya dalam takbir Allah. Maksudnya apa? Allah leka tak dekat kita? Allah ghaflah tak dekat kita? Allah alpa tak pada kita? Tak. Sebab itulah kalau kita pula lupa Allah, tak memandang Allah, murka Allah bersangatan. Maka murka Allah bersangatan. Sebab apa? Sebab setiap detik Allah mengadakan kita. Tiba-tiba kita tak dapat nak nampak adanya Allah. Contoh gini lah, kita ni isteri, kita duk ulilah, maknanya bukan uli, maksudnya kita duk layanlah suami kita ni, layan suami kita. Tiba-tiba suami kita ni tak nampak kat kita. Dia nampak kat siapa? Dia nampak kat anak dia je. Dia nampak dekat orang lain lah, nampak kat jiran ke apa ke. Tak frust kita ni, depan mata kita. Kita yang nak layan dia. Siapa juga si suami duk bagilah hadiah pada isteri dia. Tiba-tiba isteri tu cakap, bos saya. Isteri dia obses dengan bos dia sangat. Tak nampak suami ni. Kan kita kecil hati. Contoh simple, kita jaga anak kita, punyalah nak bagai nak arak kita jaga anak kita. Tiba-tiba anak kita kawan dia. Tak kecil hati kita. Ada kali kita pun maju. Kalau nak kawan kamu sangat, minta kat kawan kamu, jangan minta kat bapak lagi. Lepas tu syajali. Awak tak nampak ni? Tapi kalau mak bapak pun tak terasa hati, tak apalah, anak saya memang begitu. Dia minta kat kawan dia. Anak-anak zaman sekarang, saya biasa saja tipu. Saya jumpa seorang mak macam ni, tapi sebab dia dah terlampau frust, dia kata tak apalah, dia lose perasaannya. Tapi saya tahu dia bermujahadah lah. Anak zaman sekarang ustaz, dia mana ke kawan-kawan dia? Kita ni bila susah je kata, tak apalah, saya tak ingat saya. Bila dia datang, dia datang. Bila dia datang tak apa, saya tak kisah lagi. Nampak macam okey kan, tapi okey gagak-gagak. Tak okey tu. Kita duduk ulun jaga dia, tiba-tiba dia ingat kawan dia. Alamkan kalau kita duk ajar anak kita baca Quran, tiba-tiba dia pergi kat sekolah, cikgu dia ajar lain sikit pada kita. Kemudian dia akan kata apa dia? Salah tu Abi, ustazah ajar macam ni. Kita pun lepas tu kita betulkan lagi, tak ada ustaz, bukan ustazah dia juga. Sedangkan orang confirm ustazah dia salah ajar. Lah kalau kita bercakap, Abi dia lebih ustaz lagi daripada ustazah kamu tu. Kalau kita kena buat mandatory macam tu. Poinnya apa dia? Bukannya itu hanya contoh nak mendekatkan kefahaman. Poinnya apa dia? Kalau kita dengan manusia macam tu pun kita dah terasa hati dengan pula Allah, tetapi tetap Allah itu Ar-Rahmannya mendominasi. Tetap Allah mengadakan kita, tetap Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita, tetap Allah Ta'ala bagi kejahatan pada kita, tetap Allah bagi. Sebab apa? Bukan semua kesihatan, kekayaan, rezeki, maknanya kehidupan semua ni, bukan itu kita diuji, bukan. Jadi benda yang aku tak uji kamu, wahai hamba-Ku, aku bagi, kerana Ar-Rahman-Ku tak bertepi. Ini mafhum ya. Mafhum daripada semua ayat Quran begitulah. Kalau nak ringkaskan, ada apa dengan ayat Quran ni? Ayat Quran ni mana? Semuanya tentang kerahmatan Allah. Allah bagi semua pada hamba. Selagi mana bukan itu yang aku nak uji si hamba tadi. Tapi perkara yang Allah Ta'ala akan uji hamba tadi, di situ Allah tak akan bagi kalau hamba tadi tak berusaha. Faham ya? Sebab itulah orang taat
ke orang maksiat ke, rezeki seperti itu juga kan, sesuai dengan asbab yang diambil. Baik asbabnya, bersungguh dia ikhtiarnya, dapatlah dia akan hasil itu, betul. Tapi kalau benda yang Allah uji kita, Allah takkan bagi mudah-mudah. Apa yang Allah uji kita? Allah uji kita untuk memandangnya. Itu Allah takkan bagi. Dan untuk memandangnya perlu kepada cahayanya. Untuk mendapatkan cahayanya perlu komited dengan syariat kekasihnya Rasulullah Muhammad Abdillah Rasulullah SAW. Jadi untuk benar komited dengan Nabi SAW perlu benar cinta kepada baginda. Lantaran itu seawal cinta itu Allah takkan bagi, melainkan kalau kita tidak berusaha. Dan asbab untuk Allah memberikan kita cinta kepada Nabi SAW adalah selawat. Sebab itulah kita fikir, kenapa orang ni hidup senang juga tapi jadi tak sembahyang, jadi bini. Jangan bimbanglah, sebab itu Allah janji akan bagi, sebab bukan itu kita diuji. Bonda ingat bonda di hidup ini diuji untuk besarkan anak ke? Tak. Kalau bonda tak nak besarkan anak pun, anak tu boleh besar dia. Jangan duk fikir tu sedangkan bonda yang besarkan anak. Kalau tak ada tangan mak ini, macam mana kau nak besar? Banyak je mak buang anak, besar juga anak tu. Sebab bukan itu. Ingatkan ayah anda bonda ni diuji untuk kerja, boleh buat rumah besar, dapat kereta 3-4 biji, lepas tu hidup senang pergi haji. Itu ke diuji? Bukan. Orang munafik pun boleh pergi haji kan? Allah boleh bagi semua. Ini saya cakap ni kritikal ya, kena tanggapi dengan positif. Kalau dah tanggapi dengan negatif, bahagian awak lah. Itu out of my area lah, out of my business. Jadi yang penting syaratnya kena tanggapi dengan positif. Dah tu, apa saja yang Allah uji saya ni, Allah uji kita untuk memandangnya. Betul. Ada orang yang tak nak pergi haji pun tak nak pergi haji, tapi tabung haji kata tabung dah melimpah, kau kena pergi. Tabung dah melimpah bang. Dan haji kata tabung dah melimpah, tapi kau kena pergi. Nama naik juga, dah tu pergilah ikut semua. Lepas tu sogok pula, Cik pergilah cik haji ni, tabung cik dah melimpah ni. Tak ada letak mana tabung haji, tabung dah melimpah, dah banyak sangat, kena pergi jugalah. Tapi nanti tak apa pergi, saya tak nak pergi. Pergilah, nanti dapat title haji. Ya ke? Okey lah. Jadi maksudnya sebenarnya bukan itu. Yang Allah boleh bagi. Ramai orang kata, okey saya telah selesai sempurna amanah saya, sembahyang saya dah selesai, puasa zakat haji saya dah selesai, anak-anak saya dah besar, kahwin semua dah selesai. Sekarang kita dah settle down, baca Quran, kita tahajud, pergi solat tasbih, pergi legang-legung ke masjid, pergi kenduri kendara, settle down semua tu bukan ujian kita. Itu kalau kita nak ke Allah ke tak nak ke Allah ke, katakan jadi macam tu, betul tak? Sama je kan? Kita yang dari awal nak ke Allah dengan orang yang dari awal tak nak ke Allah, bila pencen tak berjumpa kat masjid, bidalannya macam itulah bidalannya. Kalau dia tak nak ke masjid, jumpalah kat tempat yang lain. Dan maksudnya bukan itu. Dalam pengajian ni saya cakap dalam konteks pengajian tauhid ya, dalam konteks pengajian tauhid. Dalam tauhid ni Allah uji kita satu saja, untuk memandang. Selagi kita tidak berusaha untuk memandangnya, selagi itu buta mata hati kita daripada memandangnya. Siapa yang buta mata hati daripada memandangnya di dunia, akan dibangkitkan buta, akan sesat jalannya di akhirat. Takkan berjumpa jalan menuju Nabi SAW, iaitu di syurga yang menanti. Tetapi kita akan tergelincir pada titian sirat, itulah yang menggerunkan. Bidalannya macam tu ya, mungkin nak faham begitu. Okey. Jadi kalau dia dapat anak, yang Allah uji pada anak kita tu apa? Adakah bagi makan minumnya? Tak. Kalau kita menerima hanya itu yang Allah uji kita, maksudnya kita sendiri meletakkan diri kita macam binatang. Binatang boleh pandai bagi makan minum anak dia. Nanti takkan kita sama seperti binatang. Binatang pun pastikan anak dia semua boleh hidup berdikari. Kita pun pastikan anak kita hidup berdikari. Takkan itu je Allah uji? Tidak. Jadi apa sebenarnya ujian pada seorang, pada makhluk yang Allah Ta'ala katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang semulia-mulia penciptaan ini? Ujiannya apa dia? Ujian juga ujian paling mulia, iaitu untuk memandang yang maha mulia, Allah. Baru
kita mulia dengan ujian untuk memandang yang maha mulia. Tapi kalau kita tak cara kat sini, kalau kita hina dalam keadaan kita perasan kita ni mulia, habis. Alhamdulillah. Okay, selesai. Sikit lagi nak azan asar. Hasbunallah. Wujud dan segala sifat kita sentiasa diperbaharui setiap detik, begitu telah lemah dan fakir dan daifnya segala makhluknya dalam segala hal. Wujud makhluk bagaikan bayang-bayang, ia tiada wujud dengan dirinya sendiri. Apabila tiada Tuhan mempunyai bayang, maka bayang tiada wujud, sedangkan mempunyai bayang tetap wujud walaupun tiada bayang. Ini faham ni kan? Jadi kalau nak nyata kita ini sebagai bayang-bayang, kita kena ada apa? Kalau ini yang wujudnya, tapi yang wujud ini tak nampak-nampak, yang adanya adalah bayang-bayang kan. Jadi soalnya kita ni umpama bayang-bayang. Jadi macam mana nak nampak bahawa kita ni hanya bayang-bayang? Supaya bila kita faham kita ni bayang-bayang, barulah kita teruja nak memandang yang mempunyai bayang. Faham kat situ saya ajar Raji? Ini zat yang wujudnya, kita tak wujud. Maka wujud kita bagaimana? Wujud kita umpama bayang-bayang bagi zat yang wujud ini. Okey, maka macam mana untuk nyata perkara ini ada bayang-bayang? Mesti ada apa dia? Mesti ada cahaya. Maka terbit Nabi dalam dirimu, ternyatalah dirimu bayang-bayang. Faham saya punya analogi ni? Kalau tak faham, buanglah dari saya ni. Bidalan ni untuk lebih memahamkan. Tapi kalau bidalan tu membeningkan, campak, saya kata sampah. Yang penting faham. Ya. Jadi bila nyata cahaya Nabimu, maka ternyatalah dirimu bayang-bayang bagi zat yang maha wujud. Tapi kalau tidak ada cahaya Nabi, sampai bila pun kita tak akan nampak bahawa kita ni bayang-bayang. Maka mudah ke susah? Mudah je. Ambil Nabi je masuk. Ambil Nabi masuk, belajar fardu ain. Ambil Nabi masuk tu cinta, belajar fardu ain 1/5. Kemudian selebihnya kekal sampai mati 4/5 lagi. Itu apa dia 4/5? Ilmu limpahan sampai mati. Ilmu limpahan. Macam tu. Supaya semakin lama semakin nyata dirimu bayang-bayang, maka semakin nyata di sebalik kenyataan bahawa dirimu bayang-bayang, semakin nyata Allah yang mempunyai bayang. Esa dia. Gitulah. Dapat terima tak satu objek ada 4 bayang-bayang? Dapat terima tak? Satu objek dapat ada 4 bayang-bayang. Dapat terima? Kalau tak dapat terima, pergi tengok bola. Kalau tengok bola, satu orang pemain berapa bayang-bayang dia ada? 4 bayang-bayang. Maka Allah zat yang esa, semua makhluknya bayang-bayangnya. Make sense tak? Very make sense. Sebab apa? Manusia pun boleh ada 4 bayang-bayang. Tapi syaratnya pergi stadium. Itulah tak tengok bola lagi. Astagfirullahalazim. Tengok bola, benda tengok bola supaya tahu tauhid Allah. Ini melawak je. Tapi nak kata ni lah, kata zat itu esa, mesti bayang-bayangnya satu. Tak, bukannya faham macam tu. Tapi kalau malap lampunya, ada tak bayang-bayang? Kalau malap lampunya tiada bayang-bayang. Bila awak tak nampak diri awak bayang-bayang, maka awak akan nampak awak apa? Awak itu, awaklah objeknya. Bila awak nampak awak objeknya, sedangkan yang ada hanyalah Allah, maka awak syirik Allah ke awak tauhid Allah? Awak telah mensyirikkan Allah. Dengan siapa? Dengan dirimu sendiri. Itu kena faham. Jadi puncanya apa dia? Puncanya satu, tidak ada cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita baca sampai habis. 10 minit lagi azan asar kalau ikut jam saya ni. Segala ciptaannya adalah bayang atau bekas bagi menunjukkan kewujudannya, sifatnya, asma'nya, af'alnya, maka tiada berpisah semua ciptaannya dengan dirinya. Garis kat situ, tiada berpisah semua ciptaannya dengan dirinya. Garis kat situ ya. Dan huraiannya jelas tadi saya dah jelaskan. Jika Allah tiada sifat, maka kita tiada melihat, mendengar, berkata-kata, berfikir, hidup dan berkehendak. Adapun af'al Allah ialah Allah telah berzahirkan segala ilmu dan kehendaknya untuk menunjukkan sifatnya bagi makhluk mengenal dirinya. Begitu juga tanpa wujudnya af'al Allah, maka tiada akan wujud pergerakan alam, tiada berlakunya kestabilan alam, tiada berlakunya hukum sistem yang teratur, yakni asbab dan musabab, tiada berlakunya takdir baik dan buruk, tidak ada gerak dan diam dan sebagainya. Okey, bagaikan api dengan asap. Jadi mana kalau tidak ada af'al Allah, tidak ada apa-apa.
Jadi semua ini apa dia? Kesan af'al Allah. Semua fenomena makhluk adalah kesan daripada perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu adalah rentetan daripada sifatnya. Sifat dan perbuatan Allah Ta'ala ini ada nama-namanya, dan semua itu pada zatnya, dan itu membuktikan wujudnya wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga bagaikan api dengan asap. Asap datang dari api, ia tiada berpisah. Tapi api bukannya asap, asap bukannya api. Kewujudan asap menunjukkan kewujudan api, namun api tetap wujud walau tiada kelihatan asap sekalipun. Tiada berpisah dan tiada bersatu. Hamba tiada berpisah dengan Allah, tetapi tiada bersatu dengan Allah. Jadi kita ibarat api ke asap. Dalam konteks kefahaman ini, kita ibarat asap. Kita ibarat asap. Asap menyampaikan kita pada api, walaupun kita tiada melihat api. Sekalian kewujudan makhluk menyampaikan kita pada Allah, walaupun kita tiada melihatnya. Garis ayat itu. Sekalian kewujudan makhluk menyampaikan kita kepada Allah, walaupun kita tiada melihatnya. Ini kena buat dengan celik mata hati. Celik mata hati. Wujud kita dan alam adalah kesan af'alnya dalam mazharkan sifatnya, dalam Allah menzahirkan sifatnya. Wujud alam ini adalah kesan perbuatannya, dalam Allah menzahirkan, dalam Allah menyatakan, dalam Allah memantulkan sifat-sifatnya. Maka segala pergerakan yang ada pada alam bumi dan atau langit, zahir atau gaib, berada dalam qabdah, yakni genggaman. Dalam qabdah, dalam genggaman Ar-Rahman. Jadi genggaman kasih sayang Allah. Di sini baru benar kita memandang bahawa semua alam warna ini tidak terlepas daripada pentadbiran Allah. Maka Allah Ta'ala itu muhitun, al-muhit, Allah Ta'ala yang merangkumi, yang menyelubungi. Maka semua makhluk ini dalam genggaman, dalam selubungan, dalam pentadbiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah mentadbir dengan sifatnya yang dominan. Apakah sifat Allah yang dominan? Sifat Ar-Rahman. Kenapa perlu nak tahu benda ni? Supaya benar sangka baik kepada Allah. Walau bagaimanapun keadaan dirimu, walau bagaimanapun hidupmu, tidak menafikan bahawa kamu wajib bersangka baik kepada Allah, kerana kamu tetap dalam takbir Allah, dan Allah mentadbirmu dengan sifat Ar-Rahmannya, sama ada kamu suka ataupun tidak, sama ada kamu faham ataupun tidak. Semuanya baik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu asas pada hakikat tauhid. Segalanya bergerak atas kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Justru itu makhluk diharamkan takbur, yakni anan, yang sombong. Dengan segala apa yang dimiliki, kerana apa yang dimilikinya adalah berada antara harus ada dan tiada. Segala-galanya mungkinan dalam genggaman Ar-Rahman pada setiap saat, sama ada untuk mengadakan atau untuk mentiadakan. Sebarang siapa yang melihat diri tanpa melihat Allah di sebaliknya, maka ia adalah terhijab, malah dibimbangi jatuh ke lembah syirik apabila merasai atau melihat sifatnya berdiri dengan sendirinya tanpa Allah. Garis kat situ tanpa Allah, dalam kurungan lupa Allah. Mudah-mudahan mendapat kefahaman. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dengan tasbih kafarah dan satu nafsu. Bulan lepas kita tak ambil bulan lepas. Siap.